Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu diucapkan selamat datang pada saudari ke Atik Kulim, satu kampus yang dikelilingi oleh hijauan. Okey, untuk sesi ini saya selaku Timbalan Pengarah Bahagian Latihan Ahmad Nazri bin Zainal akan membicarakan sebaringkas berkenaan dengan struktur organisasi Atik Kulim. So, secara keseluruhan kita lihat slide ni. Okey. So, ia diketuai oleh seorang pengarah. So, organisasi Atik Kulim ini diketuai oleh seorang pengarah. Dia dibantu oleh dua orang timbalan pengarah, iaitu timbalan pengarah latihan dan timbalan pengarah operasi. Timbalan pengarah latihan bertanggungjawab dalam menguruskan, menyelia, mengawal segala aktiviti-aktiviti yang berkaitan terus dengan pengajaran dan pembelajaran. Ini termasuk dalam mengurus kecukupan kaki tangan pengajar dengan bidang serta kelayakan yang sesuai. Okey, pengurusan jadual waktu, peralatan latihan yang mencukupi dan sebagainya. Dan ia adalah 100% berkait rapat dengan proses pembelajaran dan pengajaran. Manakala yang kedua, timbalan pengarah operasi pula bertanggungjawab dalam mengurus, menyelia dan mengawal aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan operasi institut secara keseluruhan. Okey, skop tanggungjawab TPO ni, ringkasan timbalan pengarah operasi adalah seperti menguruskan perolehan. So, perolehan ni termasuk membeli peralatan latihan, menyelenggara peralatan latihan, okey, dan melupuskan peralatan latihan yang tidak boleh digunakan lagi. Selain itu, dari segi aspek-aspek keuangan dan juga pentadbiran am secara keseluruhannya. Okey, di bawah timbalan pengarah latihan TPL tadi ni terdapat dua jabatan, iaitu mekanikal dan elektrikal. Okey, semua bidang di bawah kluster mekanikal seperti pembuatan pemesinan dan pembuatan perkakasan adalah terletak di bawah jabatan mekanikal. Manakala jabatan elektrik pula merupakan jabatan yang memayungi bidang-bidang di bawah kluster elektrikal, seperti dalam kes Atik Kulim, bidang mekatronik, telekomunikasi dan juga elektronik. Next, di bawah TPO pula terdapat unit-unit, iaitu unit pengurusan pelajar, okey, UPPL, unit kawalan kualiti latihan, UKKL, unit perkhidmatan sokongan komuniti dan pekerjaan, biasanya disebut sebagai CESS, CESS, itu Community and Employability Support Services. Kemudian unit pembangunan dan pengurusan aset, UPPA, unit pusat sumber dan multimedia, dan unit khidmat pengurusan. Terdapat juga unit yang di bawahnya terdapat pecahan-pecahan pengurusan di mana skop pengurusannya adalah lebih kecil dan spesifik. Okey, lebih khusus dia punya skop kerja. Itu yang pertama, unit kawalan kualiti latihan UKKL. So, terdapat di bawahnya kawalan kualiti dan kepakaran staf, peperiksaan dan persijilan, dan unit pengajian am. Okey, kita tengok di slide yang dipaparkan. Kemudian unit UPSM, unit pusat sumber dan multimedia. Di bawahnya terdapat multimedia, ICT dan perpustakaan. Kemudian kita ada UPPL, unit pengurusan pelajar dan latihan. Terdapat di bawahnya kaunseling dan disiplin. Next kita ada UKP, okey, bahagian kanan sekali, unit khidmat pengurusan. Okey. So, di bawahnya dapat pentadbiran, khidmat pelanggan, okey, fail dan pencetakan, perkhidmatan dan sumber manusia, keuangan, iaitu termasuk perolehan sebuah harga dan store. Okey. Dan akhirnya logistik dan penginapan yang biasanya berkait rapat dengan asrama dan juga quarters pekerja. Okey, pecahan-pecahan pengurusan di bawah unit-unit ini adalah bertujuan untuk melicinkan lagi pentadbiran dan pengurusan aktiviti-aktiviti yang berkaitan. So, secara amnya, pelajar-pelajar akan banyak terlibat secara langsung dengan bahagian latihan, iaitu yang melibatkan proses pembelajaran dan pengajaran. Okey, ini biasanya di bengkel. So, kelas saudari akan menghadiri kelas-kelas di bengkel-bengkel mengikut bidang masing-masing lah.
Bagi unit-unit pula, para pelajar akan paling banyak terlibat dengan UPPL. So, secara amnya, selepas di bengkel, paling banyak akan terlibat di unit pengurusan pelajar dan latihan. Ini termasuk untuk menyelesaikan sebarang isu seperti insurans, pinjaman tabung, pembangunan kemahiran, fail peribadi pun ada di unit ini. Segala aktiviti pelajar juga terletak di bawah UPPL. Dan biasanya kaunseling dan disiplin, unit perkhidmatan sokongan komuniti dan pekerjaan ini akan menyokong UPPL. Selain daripada itu, unit yang kedua yang pelajar akan banyak berurusan adalah unit kawalan kualiti latihan. Ini biasanya yang berkait rapat dengan persijilan dan peperiksaan. So, yang jarang-jarang disebut ni adalah unit pengajian am. Ini untuk modul-modul ataupun subjek umum seperti matematik, bahasa Inggeris, dan juga lain-lain yang berkaitan seperti keusahawanan dan juga apa satu lagi tu, hak-hak pekerja. So, yang ditanda kosong ni adalah belum diisi. Kita ada pejawatan dia tapi belum diisi. So, macam mana nak isi jawatan ni? Jika saudari ada saudara mara yang ingin memohon pekerjaan di Atek Kulim ataupun mana-mana Atek, saudari boleh mengisi borang di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Tak silap borang SP 8. Boleh diisi secara atas talian. Dan penempatan sila letak Atek Kulim. Kelayakan mengajar ni pada awalnya adalah pada grade DV41. Saya rasa itu saja daripada sesi ni, untuk sesi ni daripada Timbalan Mengarah Atek Kulim. So, saya ucapkan selamat maju jaya kepada saudara-saudari dan berusahalah untuk menyelesaikan tugas-tugas saudara-saudari di Atek Kulim selama 1,5 tahun ataupun 3 tahun. Akhir kalam, selamat maju jaya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fairul Izzuan bin Abdullah selaku Urustia Jawatan Kuasa Keselamatan dan Pekerjaan Atek Kulim akan menyampaikan taklimat keselamatan dan SOP latihan norma baharu. Jadi sebelum saya mulakan, saksikan dulu pesanan ringkas berkenaan dengan 3W dan 3C. Hei, nak keluar ke tu? Kes dah banyak ni. Ingat 3W. Wash, basuh tangan. Wear, pakai tutup muka. Dan warn, ingat peringatan KKM. Tak payah salam atau laga badan. Kalau batuk dan bersin, tutup mulut. Sakit, jumpa doktor. Tempat yang selalu disentuh, basuh. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena, semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Itu sahaja taklimat daripada saya. Diharap semua dapat memberi kerjasama untuk sama-sama pastikan SOP ini dipatuhi. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Farizul Arizal bin Abdul Rahman, Ketua Jabatan Elektrikal Elektronik, Pusat Latihan Teknologi Tinggi Atek Kulim. Saya akan menerangkan berkaitan dengan Diploma Teknologi Elektronik di Atek Kulim. Isi kandungan penerangan saya mempunyai beberapa perkara-perkara berikut, iaitu pengenalan, visi, misi, objektif jabatan, organisasi jabatan elektrikal, Diploma Teknologi Elektronik, tempoh latihan, kelayakan akademik,
NOS, struktur kurikulum dan gambar sekitar makmal latihan elektronik. Pengenalan. ITEC Kulim merupakan salah sebuah 32 institut latihan Jabatan Tenaga Manusia di bawah Jabatan Tenaga Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Dibina di atas tapak seluas 50 ekar dan mula beroperasi pada tahun 2000. Pengambilan pertama adalah pada 2001. ITEC Kulim dirasmikan oleh Tun Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada 11 Januari 2003. Visi ITEC Kulim adalah untuk menjadi organisasi peneraju di dalam pembangunan tenaga kerja yang berdaya saing. Misinya untuk mencapai visi tersebut adalah untuk mengeluarkan tenaga kerja yang berdaya saing. Objektif ITEC Kulim mewujudkan peluang untuk lepasan sekolah mendapat latihan kemahiran bagi membolehkan mereka mendapat pekerjaan, mengeluarkan tenaga mahir dalam bidang teknologi terkini dan meningkatkan tahap kemahiran tenaga kerja sektor industri. Organisasi Jabatan Elektrikal. Di bawah Jabatan Elektrikal, ITEC Kulim mempunyai tiga bidang kursus, iaitu bidang Diploma Teknologi Elektronik, Diploma Teknologi Mekatronik dan Diploma Teknologi Telekomunikasi. Diploma Teknologi Elektronik akan menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran yang kukuh dalam bidang elektronik dan teknik kawalan berasaskan kepada penggunaan teknologi elektronik, terutama dalam bidang pengeluaran, pengukuran dan baik pulih. Pelajar-pelajar akan didedahkan dengan mereka bentuk litar elektronik, menganalisa litar elektronik, membina papan litar bercetak ataupun PCB, menggunakan Programmable Logic Controller PLC, menggunakan sensor, menggunakan sistem hidrolik dan pneumatik untuk pengawalan sistem otomasi industri. Tempoh latihan bidang teknologi elektronik adalah selama 3 tahun. Semester 1 hingga semester 5 secara sepenuh masa di ITEC Kulim, manakala semester yang terakhir iaitu semester 6, pelajar akan menjalani latihan industri di industri selama 6 bulan. Kelayakan akademik untuk memohon memasuk Diploma Teknologi Elektronik ialah seperti berikut. Lulus dalam CJ Pelajaran Malaysia atas taraf serta memenuhi syarat minimum berikut, iaitu lulus Bahasa Melayu, lulus Sejarah atau pada peringkat SPM bagi SPM tahun 2013 dan seterusnya. Lulus Bahasa Inggeris, lulus Matematik dan Matematik tambahan. NOS. NOS. Apakah NOS? Struktur kurikulum adalah berpandukan NOS. Jadi apakah NOS? NOS adalah singkatan daripada National Occupational Skill Standard atau Standard Kemahiran Pekerjaan Kebahasaan. NOS adalah dokumen yang menggariskan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang pekerja mahir yang bekerja di Malaysia bagi sesuatu bidang dan tahap pekerjaan serta laluan untuk mencapai keterampilan tersebut. Struktur latihan bagi kursus Diploma Elektronik yang menggunakan NOS. NOS yang digunakan untuk kursus Diploma Teknologi Elektronik mempunyai 3 tahap, iaitu bermula dengan tahap 2, iaitu EE021-2012, iaitu pemasangan dan troubleshooting peralatan elektronik. Tahap 3 menggunakan NOS EE021-32012, iaitu troubleshooting pembaikpulihan penyelenggaraan peralatan elektronik. Tahap 4 menggunakan NOS EE021 tahap 4-20114, iaitu pembangunan produk elektronik. Ini adalah struktur kurikulum bagi kursus Diploma Teknologi Elektronik. Semester 1 sebanyak 15 kredit, semester kedua sebanyak 17 kredit, semester ketiga 18 kredit, semester keempat 20 kredit, semester kelima 13 kredit dan semester keenam sebanyak 6 kredit, iaitu latihan industri di industri selama 6 bulan. Kredit keseluruhan untuk bergraduat ialah 93. Pelajar-pelajar yang bergraduat
akan mempunyai peluang kerjaya seperti berikut, iaitu juruteknik industri, pembantu jurutera, juruteknik penyelenggaraan, penolong penyelia teknikal dan lain-lain dalam bidang-bidang seperti berikut: bidang reka bentuk, bidang penyelidikan dan pembangunan, perundingan, jualan dan pengurusan dan lain-lain. Ini adalah makmal latihan dan sekitar bengkel latihan. Ini sahaja penerangan saya berkaitan dengan bidang teknologi elektronik di EdTech Kulim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Suhaidi bin Hashim, Ketua Bahagian Telekomunikasi, merangkap Ketua Program bagi Bahagian Teknologi Telekomunikasi EdTech Kulim. Berikut adalah isi kandungan bagi slide pembentangan saya, iaitu pengenalan bahagian, carta organisasi, kursus yang ditawarkan, tempoh latihan, kelayakan akademik, struktur kurikulum, persijilan dan juga kerjaya. Okey, sebagai pengenalan, kursus ini direka supaya pelajar yang terhasil berkemahiran untuk mereka bentuk, mengurus serta mengendalikan sistem dan peralatan elektronik telekomunikasi. Kursus ini mengandungi asas-asas bagi sistem berikut, iaitu rangkaian telekomunikasi dan PIBX, komunikasi analog dan digital, pendawaian fiber optik dan tembaga, penggunaan lurang, manhole, tiang dan juga kabinet, teknologi tanpa wire seperti 2G, 3G, 4G dan juga 5G, point to point, fiber to the home, VoIP serta kaedah penyelenggaraan rangkaian telekomunikasi. Berikut adalah carta organisasi di bahagian yang terdiri daripada saya sebagai ketua bahagian dan juga 7 orang lagi kaki tangan yang masing-masing kompeten di dalam bidang masing-masing. Bagi bahagian telekomunikasi ini, khusus yang ditawarkan adalah Diploma Teknologi Pendestrian ataupun DTP Telekomunikasi. Tempoh latihan adalah selama 3 tahun, iaitu 5 semester di dalam kampus dan latihan industri selama 6 bulan. Kelayakan akademik. Lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia ataupun SPM atau setaraf serta memenuhi syarat minimum berikut, iaitu lulus Bahasa Melayu, lulus Sejarah, SPM 2013 dan seterusnya, lulus Bahasa Inggeris dan lulus Matematik ataupun Matematik Tambahan. Berikut dinyatakan adalah struktur kurikulum bagi bidang telekomunikasi, di mana terdiri daripada 6 semester, 5 semester pengajian di dalam kampus EdTech Kulim dan 1 semester latihan praktikal di industri. Terdapat 2 persijilan yang ditawarkan di sini, iaitu Diploma Teknologi Telekomunikasi yang ditoleahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia ataupun JTM, dan yang kedua Diploma Kemahiran Malaysia ataupun DKM tahap 4 EE 321-4-2012, Pengurusan Infrastruktur Perhantaran ditoleahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK. Berikut adalah kerjaya bagi pelajar yang telah menamatkan pengajian dalam bidang telekomunikasi, iaitu di mana para graduan berpeluang menjawat jawatan sebagai yang pertama, pembantu jurutera telekomunikasi di sektor awam atau swasta seperti Telekom Malaysia ataupun TM, Astro Broadcast Asia Sdn Bhd, Badan Penyiaran seperti RTM dan TV3, Malaysia Airport Holding Berhad MAHB, syarikat telco seperti Celcom, Maxis, Digi dan sebagainya. Yang kedua, juruteknik ataupun penyelia teknik di syarikat-syarikat kontraktor Telekom Malaysia ataupun TM. Yang ketiga, juruteknik di syarikat-syarikat yang berteraskan teknologi maklumat seperti syarikat yang mengendalikan sistem pelayan ataupun server untuk sistem rangkaian internet, CCTV dan sebagainya. Dan yang keempat, juruteknik penyelenggaraan bagi sektor perkilangan elektrik dan juga elektronik.
Sekian taklimat ringkas daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cik Sofi bin Ismail, salah seorang staf di Jabatan Mekanika dan Pembuatan. Saya akan menerangkan berkenaan Jabatan Mekanika dan Pembuatan. Antaranya mengenai pengenalan bahagian, data organisasi khusus yang ditawarkan, tempoh latihan, kelayakan akademik, struktur kurikulum, persijilan dan juga kerjaya. Jabatan Mekanika dan Pembuatan terdiri dari dua jabatan itu, Jabatan Pembuatan Pemesinan dan juga Jabatan Pembuatan Perkakasan. Jabatan Perkakasan terbagi kepada dua, itu MO dan juga DAI. Jabatan Pembuatan Pemesinan, program ini direka untuk melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran dalam mereka bentuk, memproses, mengendali dan mengurus sistem dan juga peralatan yang digunakan dalam teknologi pembuatan. Pelajar didedahkan dengan kemahiran menggunakan pelbagai software seperti AutoCAD, Autodesk, CAD/CAM, menggunakan mesin konvensional dan juga CNC, EDM, die sinking, wire cut dan lain-lain peralatan. Di samping itu juga pelajar didedahkan dengan subjek-subjek penjaraan dan juga projek pengurusan. Untuk Jabatan Perkakasan, untuk MO dan DAI, program ini dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran serta sikap profesional dalam mereka bentuk, membina, mengurus operasi pembuatan peralatan MO dan juga DAI, menguji cuba, troubleshooting, menggunakan mesin stamping dan juga mesin injection molding. Pelajar didedahkan dengan kemahiran menggunakan peralatan pada mesin konvensional ataupun mesin CNC, di samping kerja-kerja tambahan seperti pengukuran metrologi, eksperimen dan juga lain-lain peralatan. Kemahiran menggunakan aplikasi perisian seperti SolidWorks, AutoCAD, CAD/CAM,
rapid prototyping dan juga 3D printer adalah menjadi asas utama kemahiran. Jabatan mekanikal dan pembuatan terbagi pada dua, itu jabatan pembuatan perkakasan dan juga jabatan pembuatan pemesanan. Kesemua staf yang tercatat di sini adalah bertanggungjawab terhadap perjalanan kursus yang dijalankan di jabatan mekanikal dan juga pembuatan. Antara kursus-kursus yang ditawarkan di jabatan ini ialah yang pertama kursus Diploma Teknologi DT Pembuatan Pemesanan, Diploma Teknologi DT Pembuatan Perkasan DAI dan juga Diploma Teknologi DT Pembuatan Perkasan mold. Kursus lain seperti Diploma Teknologi Perindustrian Pembuatan Pemesanan, kemudian Diploma Teknologi Perindustrian Pembuatan Perkasan DAI, Diploma Teknologi Perindustrian Pembuatan Perkasan mold. Perbezaan kedua ni adalah dari segi kelayakan kemasukan. Tempoh latihan untuk kesemua latihan yang dijalankan di jabatan mekanikal dan pembuatan dah 3 tahun termasuk latihan industri. Untuk kelayakan masuk, seperti juga untuk kursus-kursus lain di Tech Kulim, lulusan dalam SPM atau yang setaraf dengannya dan lulus dalam bahasa Malaysia, lulus subjek sejarah untuk SPM 2013 dan seterusnya, kemudian lulus bahasa Inggeris dan juga lulus matematik ataupun matematik tambahan. Persijilan. 1. Diploma Teknologi Pembuatan yang ditauliahkan oleh Jabatan Tenaga Manusia JTM, dan yang kedua Diploma Kemahiran Malaysia yang ditauliahkan oleh Jabatan Kemahiran Malaysia JPK. Peluang kerjaya untuk Diploma Teknologi Pembuatan Pemesanan, graduan yang telah melakukan kursus akan mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang sewajarnya dan bersedia untuk masuk ke bidang yang berkaitan dalam pengurusan logam. Prospek pekerjaan yang boleh diberi adalah seperti berikut, seperti juruteknik pembuatan, juruteknik QC, programmer CNC, juruteknik machinis, juruteknik machinis CNC, pereka bentuk produk atau product designer dan juga CAD/CAM designer. Untuk Diploma Teknologi Pembuatan Perkakasan, sama ada untuk mold dan die, peluang kerjaya adalah hampir sama. Untuk para graduan berpeluang menjawat jawatan sebagai pembantu juruterapelatihan di sektor awam dan juga swasta ataupun dengan syarikat yang berkaitan dengan industri pembuatan. Selain dari itu, graduan juga mampu melalui keperluan yang sangat luas dalam bidang pembuatan seperti pereka bentuk produk ataupun product designer, pereka bentuk alat pembuatan iaitu untuk jig dan juga fixtures, pembantu jurutera CNC, programmer CNC ataupun CNC programmer, penyelia ataupun perancang pembuatan, penyelenggara alatan pembuatan dan juga kawalan kualiti lah. Berikut adalah gambar-gambar aktiviti semasa latihan di Tech Kulim lah. Itu saja penerangan saya berkenaan Jabatan Mekanikal dan Pembuatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Aziz bin Abdul Aziz, Pegawai Unit Khidmat Sokongan Pekerjaan Komuniti dan Hubungan Industri Tech Kulim, ataupun lebih dikenali dengan sebutan CES, iaitu Community Employment Support Service dan Industrial Relation. Tugas utama CES dan juga HI ini yang pertamanya hubungan industri, yang kedua kursus jangka pendek, yang ketiga latihan industri pelajar dan pelajar-pelajar luar yang ingin datang berlatihan industri di Tech Kulim, dan yang keempat tugas utama CES iaitu pembangunan kerjaya pelajar.
kalau kita tengok pada keadaan biasanya, senario perancangan kerjaya oleh individu-individu secara bayangan adalah seperti yang tertera. Tamat persekolahan, kita akan memilih kursus latihan kemahiran. Lepas tu kita akan tamat pengajian ataupun latihan, kita mencari kerja, seterusnya kita bekerja dan pencen. Dan ini adalah senario perancangan bayangan yang biasa. Tapi pada masa ini, senario perancangan kerjaya yang sebenar terdapat pelbagai. Bila tamat sekolah, kita akan ada pilihan latihan kemahiran. Kita akan ada tambahan, mungkin ada pelajar-pelajar yang perlu mengulang dan sebagainya. Dan pelajar-pelajar perlu mendapatkan pekerjaan, ada yang berhenti kerja, sambung belajar dan sebagainya lah. So ini adalah senario perancangan kerjaya sebenar yang dihadapi oleh setiap individu dalam dunia ni. Okey. So untuk kita dapatkan proses perancangan kerja yang sebenar yang terbaik, kita ada 3 perkara yang kita akan tengok di EdTech Kulim ini nanti, iaitu yang pertama sekali adalah kenali diri. Kenali diri apabila pelajar-pelajar baru masuk ke EdTech Kulim, kita akan adakan satu sesi untuk mengenali diri melalui ujian personality. Kita akan ada ujian dan kita akan lihat sebenarnya pelajar itu lebih terdorong ke arah pekerjaan yang bagaimana. Okay. Yang kedua, kita akan ajar dan juga kita akan didik pelajar-pelajar ini untuk menjadi pekerja idaman. Okay. Kita akan senaraikan pilihan berdasarkan keputusan penilaian ujian personality tadi. Dan juga yang kedua, kita akan belajar teknik yang bersesuaian seperti kita akan ajar untuk buat resume yang terbaik, surat-surat permohonan yang terbaik untuk memikat hati majikan-majikan di luar. Okay. Yang ketiga, proses yang ketiga ini iaitu apabila kita meneroka alam pekerjaan. Apabila kita meneroka alam pekerjaan, kita kena pasti kesesuaian pilihan tu sesuai tak dengan diri kita, cara kerja. Lepas tu kita kena buat pelan tindakan. Pelan tindakan ni untuk jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Okay. So seterusnya kita akan tunjuk sedikit ikon-ikon kerjaya EdTech Kulim. Okay, ini adalah ikon kerjaya EdTech Kulim yang pertama, iaitu saudara Aqil Faiz bin Azhar. Beliau merupakan seorang pelajar diploma teknologi telekomunikasi dan sekarang ni dia merupakan seorang director ataupun pengarah RAS Expert Sdn Bhd dengan bergaji RM10,000 Malaysia setiap bulan. Okay, ikon kerjaya EdTech Kulim yang kedua iaitu TS Dr. Muhammad Hanif bin Muhammad Fizal, Diploma Teknologi Pengeluaran, bekas pelajar EdTech Kulim juga. Sekarang ni menjadi pensyarah Universiti Malaysia Perlis dengan bergaji RM6,200. Selain daripada dua orang ni, terdapat ramai lagi ikon-ikon kerjaya yang telah berjaya. Ada yang bekerja di offshore, ada yang bekerja di luar negara, ada yang bekerja di bahagian penyelenggaraan airline ataupun penerbangan dan sebagainya. Okay. So, secara rumusannya, kalau boleh kita tengok, keboleh pasaran EdTech Kulim sebanyak 85% pelajar bekerja, 4% pelajar sambung belajar dan 11% ni adalah selain daripada itu, iaitu yang membuka perniagaan sendiri, yang dikatakan membina keluarga sendiri yang tidak ingin bekerja dan sebagainya lah. Tapi kebanyakannya membuka perniagaan sendiri lah. Okay, so saya rasa itu sahaja daripada bahagian SES dan HI untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.